Assalamualaikum dan selamat belajar kimia. Hari ini kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan melihat cara menjawab soalan subjek kimia tingkatan 4, topik asid dan base. Jadi kita mulakan dengan baca dan faham kehendak soalan. Okey, soalan dia adalah 50 cm3 larutan natrium klorida 0.2 mol Dm-3 dicairkan untuk menghasilkan 100 cm3 larutan. 25 cm3 larutan natrium klorida yang terhasil dicairkan lagi untuk menghasilkan 200 cm3 larutan. Hitungkan kemolaran akhir larutan natrium klorida. Okey, jadi daripada soalan ni, kita tahu yang soalan adalah tentang pencairan larutan natrium klorida. Dalam pencairan, formula penting yang kita kena tahu adalah formula M1V1 sama dengan M2V2 ataupun M1V1 sama dengan M2V2. Okey, M di sini merujuk kepada kemolaran larutan dan V merujuk kepada isi padu larutan. Jadi M1V1 adalah kemolaran dan isi padu larutan sebelum pencairan. M2V2 pula adalah kemolaran dan isi padu larutan selepas pencairan. Okey, pertama kita kena faham apa yang berlaku semasa pencairan. Air yang ditambah kepada larutan aqueous akan mengubah kepekatan larutan tu. Jadi bila kita nak mencairkan, kita tambah air kepada larutan aqueous untuk ubah kepekatan larutan. Tetapi kita tidak mengubah bilangan mol zat terlarut yang terdapat dalam larutan. Jadi bilangan mol zat terlarut sama je sebelum dan selepas pencairan. Sebab tu kita dapat formula M1V1 sama dengan M2V2 sebab bilangan mol zat terlarut adalah sama. Sekarang kita tengok soalan ni. Dalam soalan ni berlaku dua pencairan. Mula-mula dicairkan, kemudian dikata dicairkan lagi. Jadi ada dua pencairan. Sebab tu soalan minta kita cari kemolaran akhir larutan natrium klorida. Dalam soalan juga dah dikatakan yang larutan natrium klorida yang terhasil dicairkan lagi. Jadi maksudnya ada dua pencairan di sini. Untuk selesaikan soalan ni, mula-mula kita kena cari kemolaran pencairan pertama. Jadi daripada ayat pertama soalan, kita dah tahu yang M1 sama dengan 0.2 mol Dm-3. V1 sama dengan 50 cm3 dan V2 sama dengan 100 cm3. Kenapa V2 100 cm3? Kerana soalan kata dicairkan untuk menghasilkan 100 cm3 larutan. Jadi V2 adalah 100 cm3. Okey, jadi kita masukkan nilai yang kita dah tahu dalam formula untuk cari nilai M2 yang kita tak tahu. Jadi M1V1 nilai dia kita tahu 0.2 darab 50 sama dengan M2 kita tak tahu darab 100 V2. Jadi M2 sama dengan 0.2 darab 50 bahagi 100 sama dengan 0.1 mol Dm-3. Ni adalah nilai M2 untuk pencairan yang pertama. Sekarang kita dah dapat nilai M2 untuk pencairan yang pertama. Sekarang kita guna pencairan yang pertama ni kita dah buat kan. Jadi kita guna larutan yang kita dah cairkan ini untuk pencairan yang kedua. Jadi dekat sini M2 tadi dia akan bertukar menjadi M1. Sebab kita guna larutan ni untuk menghasilkan larutan yang lain untuk pencairan. Jadi M1 sama dengan 0.1 mol Dm-3. Daripada soalan kita tahu yang V1 sama dengan 25 cm3 dan V2 sama dengan 200 cm3. Jadi kita masukkan balik dalam formula nilai yang kita dah tahu. M1V1 sama dengan M2V2. M1 adalah 0.1 darab dengan V1 25 sama dengan M2 kita kena cari, kita tak tahu lagi. Darab dengan V2 200. Jadi M2 sama dengan 0.1 darab 25 bahagi 200. M2 sama dengan 0.0125 mol Dm-3. Jadi jawapan dia kemolaran akhir larutan M2 sama dengan 0.0125 mol Dm-3.